Untuk menyemai biji benih cili, kita memerlukan pertama tray semayan 104 lubang. Tray semayan ini mempunyai lubang di bawah. Juga kita memerlukan plastik sama ada plastik putih, luxina ataupun tidak mengira color, janji boleh memerangkap air dan wap air. Seterusnya kita memerlukan cili, benih cili. Benih yang akan kita gunakan adalah benih cili 461. Dan juga kita memerlukan penyembur air untuk membasahkan pit moss lepas kita meletakkan biji benih dalam pit moss. Dan yang terakhir yang paling penting sekali, kita memerlukan pit moss. Pit moss ini adalah media semayan. Okey. Pertama, kita perlu memasukkan pit moss ke dalam tray semayan. Pit moss ini kita masukkan sekadar memenuhi ruangan pada lubang plug tray semayan. Kita tidak perlu mampatkan, tidak perlu padatkan pit moss ini dalam lubang plug itu. Cukup sekadar memenuhi ruang sahaja. Ini kerana satu guni pit moss kita boleh mengisi sebanyak 15 tray semayan 104 lubang. Justru itu kita boleh menggunakan satu guni pit moss itu untuk menyemai lebih kurang sebanyak 1500 anak pokok cili. Okey. Tengok yang mana pit moss yang keras itu kita hancurkan, kita gemburkan dan kita masukkan ke dalam lubang plug itu sekadar memenuhi ruang. Jika kita padatkan kita rugi kerana kita tidak akan mendapat satu guni pit moss itu sebanyak 15 tray. Ini penting untuk menjimatkan kos. Jika tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lebih lagi daripada 15 tray bagi satu guni pit moss, itu adalah lebih bagus dan lebih baik. Okey. Selepas kita mengisi pit moss memenuhi ruang plug tray semayan, seterusnya kita akan masukkan biji benih. Okey, terdapat pelbagai jenis cara untuk kita masukkan biji benih ke dalam pit moss. Kita akan pergi satu persatu caranya. Okey. Kita tengok, inilah rupa pit moss ataupun tanah gambut yang kita gunakan sebagai media semayan. Okey. Biji benih yang baru dibeli dalam plastik yang cantik seperti ini, kita terus koyakkan dan kita terus semai. Tidak perlu kita rendam ataupun membuat sebarang treatment kepada biji benih baru ini. Tengok, kita ambil biji benih, letak di sebelah tapak tangan. Ikut masing-masing, keselesaan masing-masing untuk masukkan biji benih. Cara yang pertama, kita letakkan biji benih di atas permukaan pit moss dulu. Kita letak banyak-banyak, tersusun, supaya kadang-kadang ada juga petani ataupun pengusaha yang lupa. Jika kita masukkan biji benih dan kita tutup terus biji benih tu dengan pit moss, ada yang terlupa sama ada lubang plug ini sudah dimasukkan biji benih atau tidak. So cara yang pertama ini bagi mereka yang sering terlupa lah. Kita letakkan biji benih tu dulu di atas permukaan pit moss sehingga penuh setiap lubang ni. Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, satu biji lubang kita masukkan satu biji cili. Satu lubang plug tray masukkan satu biji cili. Dan sebenarnya kita tutup. Lubang tanaman jangan dalam. Tengok, kita masukkan, letak biji benih tadi, tekan sikit dan kita tutup dia. Ini cara yang pertama lah bagi mereka yang sering takut terlupa sama ada lubang plug itu sudah dimasukkan biji benih ataupun tidak. Okey, macam saya cakap tadi, satu biji benih, satu lubang plug. Jika kita buat dua biji benih ke dalam lubang plug pun boleh, tak ada masalah. Tetapi jika kedua-dua biji benih tersebut bercambah, kita perlu masukkan, alihkan satu anak pokok itu masuk ke tray yang berlainan.
Ini kerana ruang pada lubang pit moss itu sangat terhad. Kita takut satu anak pokok akan kalah daripada awal lagi, daripada tray lagi dia sudah kalah. Tidak dapat bersaing dengan satu pokok lagi. Ini untuk mengurangkan persaingan antara anak pokok untuk ruang akar. Okey, tengok tutup. Kita tutup tu, semayang tu lubangnya jangan dalam, dan kita tutup jangan sampai tidak kelihatan biji benih tu. Seperti ini, nampak? Sudah tidak kelihatan lagi biji benih tersebut. Okey, saya akan tunjukkan cara yang kedua. Cara yang kedua di mana kita buat dulu lubang. Boleh juga kita buat lubang untuk letakkan biji benih. Kita buat lubang banyak-banyak dulu. Seperti ini, lubangnya jangan dalam. Lebih kurang 3 ke 5 mm saja. 3 ke 5 mm saja. Tengok. Okey. Selepas tu kita masukkan biji benih dalam lubang yang kita buat tadi. Seperti ini, tengok. Satu persatu. Cara ini pun boleh supaya kita tidak keliru sama ada lubang pit moss itu telah dimasukkan biji benih ataupun tidak. Kita buat lubang, masukkan biji benih. Lubang tidak dalam, 3 ke 15 mm saja. Selepas itu baru kita tutup lubang itu dengan pit moss juga. Penting untuk masukkan biji benih ni jangan terlalu dalam. Ini penting. Kerana jika terlalu dalam biji benih dimasukkan dalam pit moss, biji benih itu akan lambat. Lambat untuk capai ke permukaan pit moss dan seterusnya untuk tumbuh. Berbanding biji benih yang diletakkan tidak dalam ni. Lihat. Okey, sekarang kita tutup. Ingat bila tutup tu jangan sampai benih tu kelihatan. Tutup habis. Nampak dia macam cubit gitu je. Cubit-cubit manja orang kata. Okey. Ini cara yang kedua lah. Yang penting lubang biji benih tu, masukkan biji benih tu jangan terlalu dalam. Itu saja. Sebab tu benih akan bercambah. Benih akan bercambah 5 ke 7 hari selepas kita masukkan biji benih ke dalam pit moss ini. Jika kita taruh ke dalam, dia akan melangkau tempoh sehingga lebih kurang 7 ke 10 hari baru bercambah. Okey, seterusnya cara yang ketiga. Cara ketiga di mana masukkan benih, kita tekan tadi ke lubang tanaman dan kita tutup. Seiring, pergerakan ini seiring dan serentak. Masukkan benih, tekan, tutup. Okey, ini cara yang ketiga, kita tutup terus. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan mana-mana cara saja untuk membuat semayan ini. Ikut keselesaan masing-masing. Yang paling penting, ikut keselesaan masing-masing untuk cara yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Tetapi yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan, harus diingat apabila masukkan biji benih dalam pit moss itu, jangan terlalu dalam. Cukup sekadar 3 ke 5 cm ke dalam. 3 ke 5 mm. Tidak ke dalam, hanya di permukaan pit moss saja. Tengok sekali lagi tengok tu gambar tu, video ni. Itu saja cara dia. Jangan terlalu dalam. Itu dia punya formula lah. Selepas 5 ke 7 hari dia akan bercambah. Tengok. Lagi 2 lubang pelak. Tengok. Okey, selepas selesai kita masukkan biji benih ke dalam pit moss, benih yang lebih di tapak tangan kita tu kita simpan. Benih ni kita boleh guna lagi. Okey, seterusnya kita ambil air kosong ataupun air paip, kita basahkan pit moss tersebut menurut jurusan semburan yang halus lah. Tengok, kita basahkan pit moss tu. Kita basahkan secukup rasa sampai pit moss tu lembap. Jadi kerana syarat utama untuk percambahan adalah biji benih memerlukan kelembapan. Jika tiada kelembapan, biji benih tidak akan bercambah. Ini penting. Okey, bagi penyemayan cili ni, kita akan basahkan pit moss itu sehingga lembap. Kita ulang spray itu sehingga 2 ke 3 kali. Sehingga pastikan betul-betul pit moss itu lembap.
Okey, tengok. Pakai air kosong saja, tak perlu air baja ataupun air racun kulat, semua tak perlu. Kita pakai air kosong saja. Okey. Nampak? Pimos kita pun telah lembab Tengok lembabnya macam mana. Ini penting kerana percambahan memerlukan kelembapan. Okey. Seterusnya kita perlu balut ataupun masuk plastik Yang plastik boleh menahan air ataupun wap air. Ini kerana benih cili bercambah selepas 5 ke 7 hari. Apabila kita balut ini, kita siram sekali sehingga dia bercambah hari ke-4, hari ke-5 ataupun ke-7. Tidak perlu disiram lagi. Cukup siraman yang jeruk siraman kita buat tadi sebelum kita masukkan ke dalam plastik. Kita lipatkan, pastikan air itu akan berkitar dalam plastik itu sendiri dan kita letakkan di tempat yang redup. Okey, sekian. Terima kasih.